Okay, sebagai perawat, apa yang kita kena bersedia? Okay, apa yang kita kena bersedia sebelum kita nak memulakan rawatan? So yang pertama sekali, kekuatan rohani. Ini yang saya selalu tekankan. Zikir-zikir kita harian, amalan-amalan kita harian. So ayat-ayat ruqyah ni saya sangat menitik beratkan beramal dahulu selama 40 hari. Kalau boleh jangan putus. Bukanlah wajib, tapi dia nak membentuk disiplin diri. Kalau tuan-tuan dah boleh amalkan baca ayat ruqyah 40 hari, insya-Allah hari-hari yang seterusnya tu bacaan ayat ruqyah tu dia tak akan jadi sesuatu yang berat. Dia akan jadi macam rutin harian kita. Okey, zikir-zikir yang dah diijazahkan pada bulan lepas tu juga antara amalan-amalan yang kita kena jaga. Sebagai perawat, amalan tu yang paling mustahab. So selepas kita dah beramal, kita kenalah yakin dan bertawakal kepada Allah. Okay? Kita sebagai perawat hanyalah berusaha dan berikhtiar. Okay? Kita kena faham dulu, kita tak mampu nak sembuhkan mana-mana pesakit. Mungkin pesakit tu dia tak sembuh dengan kita. Dia jumpa dengan Ustaz Ghazali, mungkin dia sembuh dengan Ustaz Ghazali. Okay? Walaupun Ustaz Ghazali baru lagi. Okay? Jangan kita berhadapan, kita nak rawat dia mesti sampai pulih. Cuma yang pasti kita rawat dia, kita ajar dia, kita didik dia supaya dia kembali kepada jalan Islam, jalan Allah. Mungkin dia tak sembuh penyakit sihir, tapi asbab dia sakit tu kita bantu dia untuk dia kenal Al-Quran. Mungkin dia tak sembuh lagi daripada kerasukan yang teruk-teruk, tapi asbab daripada dia kenal dengan kita mampu didik dia dengan amalan-amalan dan zikir-zikir harian. Itulah kesembuhan yang lebih utama lagi. Okay? So satu lagi juga, sebagai perawat perlulah beretika, berpakaian sebagai seorang perawat. So nak pergi rawatan tu, pakaian tu kena bersesuaian lah. Okay? Janganlah pakai pakaian yang pelik-pelik. Okay? Pakaian gambar tengkorak nak pergi buat rawatan ruqyah, pakai t-shirt Metallica, okay? Pergi buat rawatan ruqyah. Ini image. Nak jumpa geng. Nak jumpa geng. Kalau emergency lain. Saya tengah ride, pakai jaket apa semua, time tu ada emergency. So itulah pakaian yang sesuai saya untuk pada waktu tu lah. Okay? Bersih dan berwuduk. So kalau tanya saya, sebagai perawat kita kena sentiasa bersih, kemas, berwuduk, dan paling mustahab berwangi-wangian. Sebab tu kalau saya minyak wangi kasturi ni sentiasa saya bawa ke mana-mana. Okay? Itu adalah antara dating diri kita juga. Okay? Berwangian. So memperbetulkan niat dan mengawal emosi. Kita kena perbetulkan niat. Kita nak buat rawatan ni, kita nak bantu orang, kita nak baca ruqyah ni dengan niat kita nak menarik rahmat. Okay? Semoga dengan apa yang kita usahakan tu, pesakit akan sembuh. Selain daripada itu juga, sebelum kita memulakan rawatan, kita kena memberi penerangan kepada pesakit. Okay, nak buat rawatan ruqyah macam ni, kita kena bersedia macam ni. Kita kena faham dahulu, bukan kita yang menyembuhkan. Kita sebagai usaha sahaja, kita sebagai wasilah, pembuka jalan sahaja. Okey. Dan yang satu ni juga, sabar mendengar keluhan pesakit. Okey. Pesakit yang datang ni 1001 ragam. Ada yang nak datang buat rawatan segera, ada yang nak buat rawatan on the spot, ada yang tak boleh tunggu-tunggu, ada yang sikit-sikit nak suruh pergi rumah, sikit-sikit nak suruh pergi rumah, sikit-sikit nak suruh pergi rumah. Kadang-kadang kita pun ada kekangan kita sendiri. Saya sendiri ada kekangan saya sendiri. Saya bekerja, ada keluarga, ada hobi masing-masing dan sebagainya. So mungkin kita tak mampu nak tunaikan apa yang pesakit tu hendak ke semuanya. So sebab tu
At the end, saya buka pusat rawatan supaya pesakit boleh datang ke sini lah. Okay. Menyerap segala tekanan dan provokasi dari pesakit. Macam saya cakap tadi, pesakit ni dia kalau boleh dia nak rawatan sekarang, on the spot. Dia tak peduli kita tengah ada kerja ke, kita tengah ada urusan lain ke, dan dia menganggap kita ni memang bersedia nak rawat dia je. Okey. Yang seterusnya, saya selalu pesan ni meminimumkan sentuhan kepada pesakit. Ini yang paling usaha zaman sekarang ni, zaman fitnah. Elakkan kita menyentuh secara langsung. So, sebab tu saya menitik beratkan memakai sarung tangan dan sentiasa ada alat-alat kayu, kayu sugi, alat kayu urut, papan kuasa, untuk at least kita menyentuh pesakit menggunakan bahan-bahan tersebut, alat-alat tersebut. Okay? Menjaga batasan pesakit bukan mahram. Ini juga salah satu perkara yang utama. So bila nak buat rawatan, saya sentiasa menitik beratkan mesti ada teman, wajib ada teman. Tak kira pesakit tu lelaki ataupun perempuan. Kalau perempuan, lagilah kena berteman. Yang lelaki juga saya nak ada teman. Kalau tak ada teman, memang saya akan batalkan temu janji. Saya tak nak rawat. Dan kalau bawa teman juga, teman tu kena tunggu di atas lah. Jangan teman tunggu dalam kereta. Ada juga orang datang bawa teman, tapi teman dia tunggu dalam kereta. Memang saya tak nak. Okay? Kena tunggu di atas. Okay? Elak membuat pengecaman ni, kita kena study. Kita kena siasat apa dia punya masalah-masalah dia. Sebab tu dalam kaedah saya dah bagi dah senarai tanda-tanda, simptom-simptom. So daripada tanda-tanda dan simptom-simptom itulah kita dapat pengecaman. Okey, pesakit ni ada masalah sihir, pesakit ni ada masalah saka. Okey, dan saya juga mengelakkan takwil-takwil. Baru datang jumpa saya 5 minit, terus saya takwil kata sihir. Ini sesuatu yang memang saya tak buat lah. Malah sampai ke sekarang pun saya lebih suka menggunakan jalan tengah. Awak ada gangguan jin, rawat saja. Okay? Sihir pun daripada gangguan jin, saka pun daripada gangguan jin, tersangkut pun daripada gangguan jin. Malah kalau saya baca kesemuanya. So insyaAllah akan selesai. So tak perlu nak takwil sangat, ini sihir, ini saka. Melainkan memang kalau rawatan tu kita dah ulang banyak kali, kita dah siasat secara terperinci, barulah kita come to conclusion macam tu. Okay? Selain daripada itu juga, rawatan ni juga, ruqyah ni merupakan satu dakwah. Kalau tanya saya, rawatan ni sekejap je. Sejam boleh selesai rawatan, 2 jam boleh selesai rawatan. Tapi dakwah kepada pesakit tu mustahab. Kebanyakan daripada pesakit, mereka agak jauh daripada Allah. Majoriti ni lah. Okay? Bila datang buat rawatan dan bila kita tanya-tanya, dia orang tak solat, dia orang tak baca Al-Quran. So ini yang mustahab yang kita nak kena menitik beratkan kepada mereka. Okay? Yang seterusnya, kita kena memberi harapan kepada mereka. Janganlah kita pula, oh sakit akak ni kena saka 4 penjuru ni, memang tak boleh sembuh ni. Ini kena sihir daripada Tok Jah Siang ni, memang sukar ni nak sembuh. Kita pula meracun dia supaya tak ada harapan. So kita kena faham bahawa setiap penyakit tu pasti ada penawar. Cuma penawar dia tu perlu kita cari, perlu kita usaha dan ikhtiar. Kadang-kadang penawar tu kita jumpa dengan mudah. Ada penawar-penawar tu kita perlu cari dan cari. Mungkin penawar dan kesembuhan tu bukan daripada saya, mungkin daripada perawat-perawat lain, mungkin sahabat-sahabat lain. So kita pula jangan kita rasa cemburu dengan kita tak sembuh, dia jumpa sahabat kita sembuh. Okay? Kadang-kadang dengan kita tu dia dah lemah, sampai kat sahabat kita terus selesai. Dia kadang-kadang banyak macam tu. Okay?